Assalamualaikum dan selamat pagi untuk geografi tingkatan 1 bab 7 saliran 7.1 pandang darat fizikal peringkat aliran sungai. Di akhir pembelajaran, pelajar akan dapat membincangkan pandang darat fizikal di setiap peringkat aliran sungai. Okey, ini adalah bentuk muka bumi. Okey, pandang darat fizikal. Okey, peringkat aliran sungai terbagi kepada 3 peringkat. Okay, yang pertama iaitu peringkat hulu sungai, peringkat tengah sungai dan juga peringkat hilir sungai. Okey, kita tengok. Okey, ini kita akan tengok satu demi satu nanti peringkat hulu, peringkat tengah dan juga peringkat hilir. Okey, yang pertama peringkat hulu sungai. Okey, di hulu sungai ni lurah sempit berbentuk V. Okey, akibat hakisan menegak aliran sungai yang deras. Okey, so kat sini poin utamanya ialah aliran sungai yang deras di bahagian hulu sungai menyebabkan cerun akan berbentuk V, cerun yang curam. Okey, berbentuk V. Okey, peringkat hulu sungai juga akan berlakunya aliran air yang deras. Okey, yang pertama cerun curam, yang kedua akan berlaku juga aliran air yang deras. Okey, di peringkat hulu sungai juga kita akan jumpa dengan jeram. Apa tu jeram Jeram ni terbentuk apabila sungai mengalir dengan derasnya melalui batuan yang berselang keras dan mendatar. Okey, tengok sini yang warna ni batuan keras, warna kuning lembut ni, warna kuning batuan lembut, warna coklat ni batuan keras. Apabila air mengalir dengan deras, air kita akan nampak dia akan terlompat lagi. Kenapa? Sebab batuan keras ni dia akan kekal kat sini lah. Okay, batuan lembut ni bila air terkena dia akan makin rendah kat sini. So akan berlakulah jeram. Terbentuklah jeram kat sini. Inilah jeram. Okay, biasa kat jeram ni kita ada aktiviti berkayak kat jeram ni. Okay. Di peringkat hulu sungai juga akan adanya air terjun. Okey. Kerana terbentuk di kawasan yang mempunyai lapisan batuan keras dan lembut yang tersusun secara mendatar. Kalau jeram tadi yang bukan mendatar lah, okey, berselang keras, batuan keras, batuan lembut. Okey, kalau air terjun ni di tempat yang batuan keras dan lembut tersusun secara mendatar. Tengok proses pembentukan air terjun. Terdapat 3 peringkat. Okey, peringkat yang pertama ni kita tengok gambar dia. Dekat sini kan batuan keras, ini batuan lembut. Okey, ini batuan lembut. Aliran sungai dekat peringkat hulu sungai ni deras kan? Makin lama dia akan makin menghakis. Okey, sehinggalah batuan lembut kat atas ni tak ada dah sebab dah terhakis. So batuan lembut ni terhakis, aliran sungai akan jatuh ke bawah macam ni. Makin lama dia jatuh, makin jauh ke bawah. Makin lama batuan lembut ni akan makin lama makin terhakis lah. So kat sini akan munculnya lubuk tunjam. Macam inilah berlakunya air terjun. Lama-lama dia akan hakis. So akhirnya air ni akan terjunam. Jadilah dia air terjun. Okey, di peringkat hulu sungai juga kita akan jumpa lubang periuk. Okey, aliran sungai yang deras akan mengorek rekahan-rekahan di dasar sungai yang tidak rata. Jadi dia akan memperdalamkan rekahan ni. So menjadilah periuk, lubang periuk. Okey, kita panggil dia lubang periuk. Ini contoh juga lubang periuk di satu hulu sungai. Okey, peringkat tengah sungai. Kat sini lurah sempit berbentuk U. Okey, tak ada V kan? So sekarang U. Macam makin melebar lah. Okey. Aliran sungai di peringkat tengah tidak begitu deras. Hakisan melebar berlaku membentuk lurah berbentuk U.
Okey, di peringkat tengah sungai juga kita akan jumpa susuh bukit berpancar. Ini yang terdiri daripada batuan keras dan batuan lembut. Okey, macam mana susuh bukit berpancar ni terhasil, terbentuk? Okey, kerana hakisan sungai giat di batuan lembut akan membentuk cenurang. Manakala hakisan kurang giat di batuan keras akan membentuk susuh bukit yang cembung. So, sebab itulah boleh berlakunya susuh bukit berpancar. Okey, ada bahagian cembung dan juga bahagian yang cekung lah. Okey. Bahagian cembung ini disebabkan oleh batuan yang keras. Okey. Di peringkat tengah sungai juga, kita akan jumpa banyak likuan sungai. Okey. Sungai mengalir dengan lebih perlahan sehingga membentuk likuan sungai. Kita tengok kat sini air sungai mengalir kat sini. Makin lama dia mengalir. Bentuk kat sini akan terhakis tanah ni. Makin lama makin terhakis, makin lama makin terhakis. Sebab itulah boleh menjadi likuan. Belah dalam ni pula akan berlakunya penimbunan. Jadi macam ni. Kat sini pula dia mengalir ke arah sini. Makin lama makin terhakis, terhakis, terhakis. Okey. Sebab itulah akan membentuk lebih likuan sungai. Okey. Contohnya kat sini. Berliku-liku sungai ni. Okey, peringkat hilir sungai. Okey, kat sini lurah semakin melebar dan cetek. Semakin melebar, okey, dan cetek. Aliran sungai perlahan dan berliku-liku di mana cerumnya lebih landai, lebih landai. Okey, peringkat hilir sungai. Kat sini kita akan boleh jumpa tasik ladam, tertambak dan juga delta. Okey, yang pertama, tasik ladam ni. Okey, hakisan berlaku kat sini. Hakisan ni. Okey, bahagian dalam ni akan berlaku pemendapan. Memang makin banyak pasir kat sini. Banyak pemendapan. Okey, so akhirnya, tengok gambar yang kedua ni, lengkok liku bertemu dan air mengalir terus dalam alur yang hampir lurus. Sebab berlaku hakisan tadi kan, hakisan, tiba-tiba dia berjumpa lah dua sungai ni. Lama-lama yang pemendapan ni berlaku ni, pemendapan, akhirnya terputus kat sini. Bila terputus, kita akan jumpa tasik ladam. Yang ni dah kita panggil dia tasik ladam. Yang ni dah terputus sebabnya pemendapan. Okay, tengok contoh gambar ni. Ni likuan sungai. Lama-lama yang kat sini ni makin dekat, tiba-tiba dia akan terputus. Okey, tasik ladam akan muncul. Ini tasik ladam. Okey, peringkat hilir sungai juga kita akan jumpa tertambak. Apa dia tertambak ni? Terbentuk apabila mendapan tertimbun di tebing sungai. Okey, tebing sungai ni tertambak. Mendapan lah lumpur, tanah, pasir. Okey, sungai ni tepi dia. Ini ialah tertambak. Okey, peringkat hilir sungai juga kita akan jumpa delta. Okey, delta ialah kawasan mendapan di muara sungai di mana timbunan mendapan berlaku akibat aliran sungai semakin perlahan. Okey, tengok gambar yang pertama. Ini mendapan. Okay, aliran sungai kat sini semakin perlahan. Muncullah banyak alur delta. Akan muncul kat sini. Okay, akhirnya akan membentuk satu dataran yang rendah. Okay, namanya ialah delta. Okay, ini contohnya. Ini aliran sungai yang semakin perlahan. Muncullah aliran alur-alur delta kita panggil ni. Okay, tempat ni sangat subur Okey, ringkasan untuk 7.1. Kita belajar tadi peringkat hulu, peringkat tengah dan juga peringkat hilir. Di mana kita peringkat hilir ni kan air dia mengalir perlahan kan. So tualah. Peringkat hulu ni air mengalir dengan deras. So kita panggil kat sini peringkat yang muda. Okey, peringkat hulu lurah berbentuk V. Kat sini kita jumpa jeram, air terjun. Kemudian kita jumpa juga lubang periuk. Okey, proses pada peringkat hulu kita panggil dia proses hakisan sungai. Okay, pada peringkat tengah, kat sini lurah berbentuk U.
Okey, tebing sungai semakin melebar. Kat sini kita boleh jumpa susuh bukit berpancar dan juga likuan sungai. Dan proses kat sini kita panggil dia proses pengangkutan sungai. Okey, peringkat hilir tua dah sebab dia perlahan air dia. Okey, air sungai mengalir perlahan. So, muncullah tasik ladam. Ada kat sini tertambak sungai, ada delta. Dan di peringkat hilir, kita panggil dia proses pemendapan sungai. Okey, harap pelajar-pelajar dapat ingat dengan baik. Okey, untuk pembelajaran seterusnya, 7.2, kita jumpa pada slide yang seterusnya.